Bonjour à tous, kembali lagi bersama saya Anaya Sadartatia dan di sini saya akan membandingkan dua karya sastra berupa puisi dari André Chenier yang ditulis dengan latar belakang revolusi. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih siapa itu André Chenier? Jadi Chenier ini adalah seorang penyair ternama Prancis yang memiliki darah Yunani karena ibunya yang berasal dari Yunani. Chenier terkenal dengan puisinya yang sensual dan emosional juga menandainya sebagai salah satu pendahulu dari aliran romantisme. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa karya-karya dari André Cheni ini kebanyakan menceritakan mengenai bagaimana peristiwa revolusi yang terjadi pada waktu itu, salah satunya adalah Le Bucolic. Jadi Le Bucolic ini adalah sebuah kumpulan puisi nih teman-teman dari tema-tema klasik yang direpresentasikan pada tingkat diskursif dan juga dengan latar belakang semiotik. Di sini saya akan mengambil dua puisi pada Le Bucolic berjudul La Jeune Tarentine dan La Jeune Captive. Nah, yang pertama kita akan sedikit mengulik tentang La Jeune Tarentine. Jadi kalau La Jeune Tarentine adalah salah satu puisi terkenal yang ditulis oleh André Chenier dan diterbitkan secara anumerta pada tahun 1819 sama dengan La Jeune Captive. Jadi keduanya ini membahas mengenai bagaimana perempuan dan juga pada masa revolusi. Jadi bagaimana kaitan antara peran perempuan dan masa revolusi. Akan tetapi, Chenier ini mendapatkan hukuman giotin pada tahun 1794 karena dianggap melakukan kejahatan terhadap negara. Nah, karena keduanya sama-sama berlatarkan mengenai perempuan dan revolusi, yuk kita intip perbedaan dari kedua puisi ini. Yang pertama adalah La Jeune Tarentine. Jadi, jika La Jeune Tarentine ini mengisahkan mengenai seorang Myrto sebagai perempuan atau seorang Tarentine muda atau pahlawan muda yang dalam perjalanan bersama kekasihnya ke suatu tempat dan bertujuan untuk menikah. Di sini saya akan sedikit membacakan bagaimana puisi dari La Jeune Tarentine. Pleurez de jolis contes, ô vous oasis sacrés. Oasis certes attêtis de jolis contes pleurés. Elle a vécu Myrto la Jeune Tarentine, un vaisseau la portée au bord de Camarine. La lime, les chansons, les flûtes, lentement, devaient la reconduire au sol de son amant. Une clavignon à pour cette journée. Sous les quatre enfermés sa robe démenée, et lors dont au festin ses bras seront parés, et pour ses blonds cheveux les parfums préparés. Mais, seul sur la proue, enveloppant les étoiles, les vents impétueux qui soufflaient dans les voiles, l'enveloppe étonnée est loin des matelots. Elle crie, elle tombe, elle est au sein des flots. Elle est au sein des flots, la Jeune Tarentine, son beau corps a roulé sous la vague marine. Tétis, les yeux en pleurs dans les creux d'un rocher. Ô monstre, dévorant au soin de les cacher. Par ses autres bientôt les belles narines s'élèvent au-dessous des mers humides. Les poussent au rivage et dans ce monument, long au cap de ces pires déboussés mollement. Et de loin, un grand cri appelant leurs compagnes, et les nymphes des bois, des sources, des montagnes, toutes frappant les sons et traînant un long deal, répéteront, hélas, autour de son cercueil. Hélas, c'est ton amant tu n'es point ramené, tu n'as point revêtu ta robe d'hyménée. L'or autour de tes bras n'a point serré de nœuds, les doux parfums n'ont point coulé sur tes cheveux. Dalam puisi di atas dapat kita lihat bahwa puisi ini menggambarkan tentang bagaimana tragisnya sebuah kematian. Pada ungkapan tout frappant les yang artinya semua memukul dada mereka, yang berarti bahwa ini adalah sebuah kesedihan yang sangat mendalam. Terdapat kata elas yang berarti aduh, bisa dimaknai sebagai suatu kekesalan, ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi sesuatu, dan juga suatu kesedihan. La Jeune Tarentine ini sebenarnya menggambarkan bagaimana kematian itu menimpa seseorang.
Dalam puisi ini, Andresinia menggambarkan sosok Mirto sebagai perempuan kuat yang ikut serta dalam sebuah pelayaran bersama kekasihnya, namun tenggelam dalam perjalanan menuju tempat tersebut. Hal ini juga menekankan bagaimana wanita revolusioner yang aktif dan selalu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan revolusioner. Pengorbanan yang dilakukan oleh Mirto sebagai seorang pahlawan muda, pahlawan wanita yang seharusnya bahagia karena akan menikah menjadi sirna karena ia mengalami sebuah tragedi gugur ketika berada di medan perang. Nah, berbeda dengan Nation Contin yang mengisahkan bagaimana perempuan dengan kematian, Nation Captive ini mengisahkan mengenai perempuan dan kehidupan. Jadi Xenie terinspirasi dari teman satu selnya ketika ia di penjara dan perempuan ini menceritakan bahwa ia sangat takut terhadap kematiannya. Ia sangat takut berada di penjara, ia sangat takut untuk menjemput kematian. Di sini saya juga akan membacakan puisi dari Nation Captive. Nation Captive. L'épée ne sont mourir de l'info respecté, sans crainte de percevoir les pommes tout l'été. Boire les tout prisons de l'aurore, et moi, comme lui belle et jeune comme lui. Quoique leur prison est de trouble et de nuit, je ne veux point mourir encore. Quand, stocké, où je sais veulent embrasser la mort. Moi, je pleure et j'espère au noir souffle du nord. Je plie et relève ma tête. Gilet de Jacques et long et de chez deux. Et là, quel mi jamais n'est laissé de dégoût, quelle mère n'a point de tempote. L'illusion fait son habit dans mon sein, d'une prison sur moi les morts prison en vain. J'ai les gels de l'espérance, échappé au-dessus de l'oiseau cruel, plus vif, plus heureux, au champagne du ciel. Philomèle chante et s'élance. Est-ce à moi de mourir? Tranquille, je m'endors. Et tranquille, je vis, et ma vie aurait mort. Ni mon sommeil ne sont empreints, ma bienvenue aux jours mourir, dont touche les yeux. Sourd de front à bateau, mon aspect dans ce lieu. Ranime presque de la joie, mon beau voyage encore, ici loin de sa femme. Je pars, et des ormeaux qui bordent le chemin, j'ai passé le premier à peine, au banquet de la vie à peine commencé. Un instant seulement, mes lèvres ont pressé, la coupe en main encore pleine. Pada bait yang mengatakan D'une prison sur moi, les murs prison en vain, j'ai les ailes de l'espérance, échappé au-dessus de l'oiseau cruel, plus vif, plus heureux, au champagne du ciel. Hal ini bisa digambarkan sebagai suatu harapan bagi masa revolusi pada waktu itu di mana perempuan juga bisa ikut andil dalam perjuangan dan diartikan bahwa kehidupan yang dimaksud adalah keinginan akan lahirnya revolusi. Nah, pada bait J'ai l'échelle de l'espérance yang memiliki arti saya memiliki sayap-sayap harapan. Jadi harapan di sini bisa diartikan sebagai harapan untuk bisa hidup dengan tenang, keluar dari penjara dan ketakutan akan kematian yang akan dialami oleh perempuan itu. Jadi kematian karena si perempuan ini nanti setelah ia keluar dari penjara ia akan dihukum dengan guillotine sama seperti Shinji. Nah, kemudian pada lirik Échapper au léger de l'oiseau cruel yang berarti lolos dari jaring menangkap ikan yang kejam merupakan pemaknaan untuk kabur dari kekuasaan yang kejam, kekuasaan monarki, jebakan penjara, lolos dari hukuman mati yang si tawanan perempuan ini dapatkan. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa kedua puisi ini bisa dimaknai sebagai harapan akan lahirnya revolusi dan matinya monarki. Seperti itu. Oke, sekian dulu ya vlog saya hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.